Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada dekat feed YouTube anda. Baru-baru ini Dr. Rozami Ramli diserang dengan hebat daripada satu kumpulan yang mahu menggelarkan Dr. Rozami dengan istilah Wahabi seperti mana yang mereka lakukan kepada orang-orang lain. Kali ini mereka menyebarkan satu potongan video yang mahu difahami bahawa seolah-olah nak mengatakan bahawa Dr. Rozami kata Allah berjisim. InsyaAllah kita akan buat ulasan terhadap isu berkenaan, tapi kita nak bagi tahu bahawa kita bukan nak mengangkat Dr. Rozami secara berlebih-lebihan. Tetapi kita hanya mahu menyatakan perkara yang benar saja. Sebelum masuk terus kepada isu, kita kena jelaskan beberapa maksud perkataan dahulu. Nanti orang kata, tak faham lah apa benda kamu ni merepek. Tak apa kalau yang tak faham. Tapi ada yang best lagi yang dia kata, dia saja-saja tak nak faham. Yang ni yang masalah. Yang tu yang kerja nak kerak sana, kerak sini. Jadi kita kena fahami beberapa perkataan. Yang pertama adalah isbat. Ini secara ringkas saja, bukan takrif yang berjela-jela. Ini secara ringkas saja. Isbat ialah menetapkan makna seperti mana yang disebut. Contoh, Allah hidup. Maknanya apa? Maknanya Allah hidup. Yang itu maksudnya isbat. Yang kedua, tafwid. Tafwid maksudnya menyerahkan makna itu kepada Allah. Serahkan makna itu kepada Allah, tak payah sembang dah. Contoh, makna Allah duduk atas arash. Jadi ambil macam tu saja. Quran sebut di atas arash, kita pun ambil macam tu saja tanpa banyak sembang. Yang ketiga, takwil. Takwil ni memberikan makna lain. Seperti maksud tangan ialah kuasa. So, tiga ini adalah istilah yang kita akan gunakan nanti. Jadi, anda kena cakna dengan istilah-istilah ini. Kalau dah jelas tiga istilah ini, baru kita boleh sembang panjang, baru senang, baru selesa. Walaupun tiga perkara itu telah disebutkan, tetapi saya nak sebutkan juga, saya nak tegaskan juga bahawa salaf tidak tafwid pada semua tempat. Ada saja tempat yang salaf takwil dan juga diisbat. Demikian juga khalaf. Seperti Al-Asy'ariyah. Mereka tak takwil pada semua benda. Walaupun terkenal dengan mereka itu sebagai ahli takwil, tetapi mereka tak takwil pada semua perkara. Ada saja yang mereka tafwid dan ada saja yang mereka isbat. Jadi, tiga istilah ini bermain dalam isu-isu akademik. Dia bukanlah peluang untuk orang nak membawa, nak mengata orang ni, orang itu, tapi kita nak bercerita tentang isu akademik. Peringatan juga, saya tidak membawa pandangan Dr. Rozami dalam isu ini. Dia pandangan macam mana, saya tak tahu secara makna. Tapi daripada sudut apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, yang itulah yang kita akan nilaikan. Dan mungkin Dr. Rozami setuju dengan video ini, dan mungkin dia tak setuju dengan video ini, itu terserah kepada dia, dan dia tidak ada kaitan dengan video yang saya mahu sampaikan ini. Mungkin video ini boleh backup dia, dan mungkin juga video ini boleh kritik pandangan dia. Apatah lagi perkongsian saya ini tidak mewajibkan anda untuk setuju dengan semua perkara yang saya sebut. Tapi saya berharap perkongsian ini cukup sifat dalam membincangkan isu-isu bersifat keilmuan. Baik, saya merujuk video yang diupload oleh seorang lelaki atau perempuan, kita tak tahu. Tapi seorang pemegang akaun Facebook. Nama dia Tok Pakir. Saya tak kenal Tok Pakir ni siapa, dan mungkin anda pun tak kenal Tok Pakir ni siapa. Sebab dia majhul. Tidak dikenali dia. Tak tahu dia ni siapa yang sebenarnya, tapi dia suka untuk share video-video, kenyataan-kenyataan yang bersifat provokasi. Dia punya followers agak ramai sehingga apa yang dia share boleh disebarkan kepada ramai orang. Dia upload video yang telah di-cut itu sebanyak 2 kali. Pada 18 April, dia keluarkan video itu bersama dengan video Dr. Fathul Bari. Dan 22 April, dia keluarkan lagi. Dia upload sekali lagi. Tapi kali ini, video Dr. Rozami saja. Mungkin nampak je viewers okey, jadi dia masukkan begitu. Demikian juga, ada akaun Facebook yang lain. Nama dia Sabilillah Media. Pada 23 April, iaitu satu hari kemudian selepas Tok Pakir update, dia update pula. Dia upload pula. Tapi lagi ganas. Dia letakkan caption. Caption dia, Allah berjisim. Dalam kurungan, Rora. Adakah benar? Kemudian,
dia masukkan, dia tulis dash, dia kata Ustaz Fazli Al-Yamani. Seolah-olah Ustaz Fazli Al-Yamani sedang mengkritik Dr. Rora dalam isu berkenaan. Tapi kita pun tahu bahawa Dr. Fazli Al-Yamani ni dia telah meninggal dunia. Kita tahu tentang pendirian dia. Mungkin memang dia tidak bersetuju dengan Dr. Rora dalam banyak keadaan. Tapi kita kata itu bukanlah kenyataan dia yang dituduhkan terus kepada Dr. Rozami Ramli. Sebab dia meninggal dunia pada 27 September 2016. Isu ni baru lagi ni. Isu ni masih baru lagi ni. Macam mana dia boleh nak menjawab selepas kematian dia? Itu di Facebook. Dekat YouTube pula, pada 19 April 2021, satu video yang sama diupload oleh Tok Pakir pada 18 April itu diupload semula. Tapi dengan caption 18 April. Atas nama orang lain. Maksudnya benda yang sama, dia copy paste. Saya ingat mungkin ni orang-orang yang sama. Tapi nama dia, untuk caption dekat YouTube tu, akaun dia nama Al-Malik. Al-Malik. Akaun baru, saya rasa akaun baru, subscriber masih tak ramai lagi. Saya beranggapan orang yang upload ni semuanya adalah cyber trooper yang tidak bertauliah kerana tiada siapa pun daripada kalangan nama-nama yang saya dah sebut itu adalah manusia yang dikenali. Semua berlindung atas akaun samaran supaya boleh berlepas diri dengan undang-undang manusia. Sebab kita tahu, kalau benda ni tak betul, dia boleh kena saman. Tapi saya nak ingatkan kepada orang yang buat ni, bertakwalah kepada Allah. Walaupun kita tak suka dengan seseorang, tak suka dengan pandangan dia, bersangka baiklah sesama Muslim. Melainkan jalan sangka baik itu sudah tak ada. Sudah buntu. Ini kita sebut kepada semua kumpulan. Tak kiralah kepada Asy'ariyah ke, kepada Salafiyah ke, kepada Wahabiyah ke, kepada orang yang pro kepada Asy'ariyah ke, kepada Maturidiyah ke. Kita sebut kepada semua orang. Iaitu jangan terlalu taksub dengan satu perkara dan jangan disebabkan ketaksuban anda itu lalu anda melanggar yang hak. Buat perkara yang tak betul dengan tujuan yo-yo nak angkat pemikiran yang anda rasa betul. Apatah lagi lah, ni bulan puasa. Bulan banyak kita angkat amal kebaikan. Bukan kita nak menambah keburukan. Okey, jom. Secara ringkasnya saya nak sebut bahawa apa yang disebutkan oleh kumpulan-kumpulan ini ada dua perkara. Yang pertama adalah Tok Pakir tulis pada 18 April 2021. Video kekeliruan, kebatilan, syarah akidah oleh Dr. Rozami dan Ustaz Fathul Bari. Syarah akidah Wahabi, Mujassimah. Bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Salaf atau Khalaf. Oh, tu dia caption dia. Caption dia garang. Yang kedua, mengatakan bahawa Dr. Rozami mencampurkan tafwid dan isbat. Kemudian mengatakan bahawa ia bukan jalan salaf. Ini yang kita nak jawab. Sebelum saya nak bagi jawapan yang agak sedikit panjang, saya nak bagi jawapan yang ringkas dulu. Jawapan ringkas adalah yang pertama sekali, meletakkan caption dengan mengatakan seseorang itu mujassimah. Perlu berhati-hati. Sebab mujassimah ni terkeluar daripada Ahlu Sunnah. Mereka percaya bahawa Allah sama macam makhluk, macam manusia. Ada tangan. Macam tangan manusia. Kalau kita kata mujassimah ni, dia kata ni tangan kita ni. Allah ada tangan macam tangan kita ni. Allah Ta'ala ada muka macam muka kita ni, muka manusia ni. Ada hidung, ada bibir. Dan macam manusia. Bahkan siap kata Allah itu muda. Dalam sebahagian tempat dia kata Allah itu dah tua. Sedangkan ini bercanggah dengan surah Asy-Syura. Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sama dengan sesuatu. Jadi ayat dalam surah Asy-Syura ni telah menolak kefahaman songsang mereka. Tapi apa yang Dr. Rozami sebut bukanlah pandangan mujassimah secara jelas. Kerana mujassimah mengatakan Allah berbentuk seperti kita. Tapi tak ada lafaz tu dalam kuliah beliau. Takkanlah sekadar itu saja tahap kita belajar akidah dan akhlak. Melabelkan orang secara salah dengan tujuan yang busuk. Oh, tu dia kata Ramli. Jelas Dr. Rozami dalam video tu, anda boleh tengok dekat link the description ni, saya siapkan video-video berkenaan. Dr. Rozami kata, dia sebut, dia kata, kita kata macam mana Tuhan kata. Allah berada di atas langit. Allah meninggi di atas arasy, terpisah daripada makhluk.
Inilah yang disebut oleh Nabi. Inilah yang disebut oleh salafus salih. Dan mereka tidak membagaimanakan. Mereka tak tanya. Itu yang dia kata. Kemudian dia sambung lagi. Bukan kita kata Allah bertempat. Dengar tu. Bukan kita kata Allah bertempat. Allah memerlukan tempat. Kita tak tahu macam mana Allah. Maka kami kata, kami beriman kullu ma 'inda rabbina. Semua yang datang daripada Tuhan kami. Yang tu yang dia sebut. Sangat jelas daripada kata-kata ini, beliau tidak menjisimkan Allah. Tidak mengatakan Allah mempunyai tubuh badan seperti kita. Bahkan beliau menafikan. Jadi apabila orang dah nafikan, maka kita tak boleh nak kata apa yang dia tak kata. Melainkan lafaz itu jelas. Masalahnya lafaz pun tak ada. Nafi saja ada. Jadi macam mana kita buat pilihan? Yang pertama. Yang kedua, dakwaan mencampurkan tafwid dan juga isbat. Dan katanya ini bukan jalan salaf. Okey. Jawapan dia macam ni. Ada satu buku yang bertajuk Fusul fil Aqidah Bain Salaf wal Khalaf. Ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Azhari. Kita di Malaysia ni sangat mengambil manfaat, sangat banyak ambil manfaat daripada ilmu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Hari ini kita diberitakan oleh Syekh Islam Talimah bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi tengah sakit sangat. Jadi kita doakan semoga Dr. Yusuf Al-Qaradawi diberikan kesihatan dan dimudahkan segala urusan dia. Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut dalam kitab itu, dia bahagikan pandangan tentang tafwid salaf ni kepada 3 bahagian. Jadi bukan satu saja, tapi ada 3 bahagian. Pertama ni, dengar betul-betul tau. Yang tidak pula. Yang pertama, tafwid sarih. Tafwid yang jelas. Yang ni memang nampak sungguh dia tafwid. Maksudnya, dia tawakul tak mal kisah langsung. Bahkan suruh orang lain pula untuk buat macam dia. Ataupun larang orang lain untuk takwil ataupun nak sebut lebih-lebih. Yang ni dibuat seperti mana oleh Imam Malik. Anda masih ingat tak kisah Imam Malik? Bila ditanya tentang istiwa. Lalu dia jawab apa? Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu orang semua tahu dah. Bagaimana istiwa itu tak ada orang tahu. Tapi beriman dengan istiwa itu wajib. Manakala bertanya-tanya tentang perkara itu adalah bid'ah. Perkataan bid'ah ini menunjukkan bahawa dia tak mahu orang sibukkan diri dengan isu ni. Ini namanya tafwid sarih. Tafwid yang jelas. Serah kepada Allah bulat-bulat. Dengan situasi yang sangat terang. Demikian juga seperti ucapan Abu Ubaid. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bahaqi dalam Asma' wa Sifat. Kata dia, apabila kami ditanya tentang tafsirnya, kami tidak akan tafsirkannya. Kami tak jumpa pun orang yang mentafsirkannya. Yang tu nama dia tafwid sarih. Yang ni tidak digunakan oleh Dr. Rozami yang dalam video itu. Yang kedua, tafwid tapi hampir sama dengan isbat. Kategori ini dikenali apabila mereka sebutkan tafwid dan isbat secara bersamaan. Ramai ulama menggunakan kaedah-kaedah ini. Antaranya adalah Al-Imam As-Sabuni dalam buku dia Aqidah Salaf dan Ahlul Hadis. Di Santai Ilmu Publication kita sudah terjemahkan buku ini. Anda boleh dapatkan di Shopee, ada linknya di description. Buku Aqidah Salaf dan Ahlul Hadis. Selepas disebutkan tentang khabar-khabar tu, berkaitan tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan, dia mengumpulkan sifat khabariyah, kemudian dia kata, mereka tidak menghilangkan lafaz perkhabaran sebagaimana yang diketahui oleh orang Arab. Ataupun makna lafaz itu dicipta pada asalnya dengan pentakwilan yang mungkar. Bahkan mereka memahaminya dengan secara zahir. Ayat ni, dia isbat. Dia isbat, dia bukan tafwid. Dia telah isbatkan sifat itu. Tapi dia sebutkan perkataan kemudian. Dia tambah. Mereka menyerahkan ilmu tentang perkara itu kepada Allah. Mereka mengakui takwilan lafaz itu tidak diketahui melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi dia dah isbat. Kemudian dia tafwid pula. Jadi dia dah gabungkan di antara tafwid dan juga isbat. Jelas daripada kenyataan ini bahawa Al-Imam As-Sabuni menghubungkan di antara tafwid dan juga isbat. Menurut saya inilah yang dilakukan oleh Dr. Rozami apabila dia menggabungkan kedua-duanya. Jadi tak salah pun dalam hal ni. Ia termasuk dalam kaedah tafwid manhaj salaf.
Yang ketiga, ringkas saja, tafwid yang lebih dekat dengan takwil. Mereka tafwid tapi nampak nak takwil. Tapi itulah, mereka tak terus takwil sebab mereka nak berhati-hati. Supaya tak ada takwilan yang sesuka hati. Nas yang mensabitkan sifat Allah di atas, ketinggian istiwa. Kita perlu jelas bahawa Allah tidak memerlukan tempat dan arah. Allah tak perlu ke arah tu. Bahkan Allah yang menciptakan semua ni, kita perlu menafikan bahawa Allah mempunyai tempat. Tapi apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang dirinya, kita perlu sentiasakan mengatakan bahawa ia di atas. Bukan fahaman bahawa ia berjisim. Tapi itulah lafaz manusiawi yang sesuai untuk Allah. Lalu kita beriman dengan dia. Nas-nas yang secara zahirnya membawa maksud berjisim. Contoh nas kata muka, tangan, mata, biji mata dan sebagainya. Saya berpandangan sebaiknya mengambil jalan takwil dalam hal-hal ini. Pun begitu, yang menyabitkan, yang isbat sifat-sifat ini tanpa menyebutkan bagaimana keadaannya tidak menyerupakan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka ini bukan mujassimah. Orang yang mentakwil juga daripada kalangan al-Asy'ariyah tidaklah sesat dan kafir. Apatah lagi sebahagian besar ulama telah menggunakan metodologi al-Asy'ariyah ini. Bahkan dikatakan, wallahu ta'ala daripada sudut kajian yang betul, tapi dikatakan hampir keseluruhan, majoriti umat Islam masih menggunakan manhaj metodologi al-Asy'ariyah. Inilah manhaj ulama-ulama Al-Azhar sejak dahulu sampai sekarang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.